Adakah Tuan Mukarram sebagai pengusaha sublet berharap agar dapat juga menikmati kelebihan moratorium ini sama seperti pemilik-pemilik sendiri? Dan sekiranya ya, bagaimanakah Tuan rasa ianya perlu dilakukan? Okey, silakan. Ya, okay, of course. Yang pertama, untuk menjawab soalan ni, saya kena menjawab daripada kacamata seorang pendiri bisnes, orang yang buat bisnes, orang yang menjalankan perniagaan. Yes, of course, kita mengharapkan sedikit berbicara daripada pihak owner dalam krisis COVID-19 ini. Sebab apa? Di pihak dia telah mendapat penangguhan berbentuk moratorium tadi. Dan tapi sebelum tu, kita sebagai pendiri bisnes juga, kami sebagai pendiri bisnes subletter ni, kita kena melihat bahawa owner ni dia terdiri daripada pelbagai jenis. Ada di antara mereka yang sebelum ni mungkin dia ada mengalami lapse ataupun dia tak bayar sewa installment pada bank. So kat sini dia tak layak untuk mendapat moratorium. Yang pertama. Yang kedua, ada jenis setengah owner ni juga, dia dah habis bayar rumah dia dan dia tak ada bersangkut paut dengan moratorium ni. Itu jadi income dia lah kan? Yes, itu sebagai sumber income utama family dia. Mungkin dia rumah ayah, dia tinggalkan kepada anak-anak dan sebagainya. Jadinya kita sebagai subletter ataupun pendiri bisnes sublet ni, kami sebelum berbincang kepada owner, kita kena melihat perkara-perkara ini. Kita kena menimbangkara perkara-perkara ini. Sebab itu, dalam berkomunikasi dengan owner ni, sebelum saya mengutarakan cadangan saya kepada semua owner, saya buat fact finding sedikit sebanyak kepada setiap owner saya. Mungkin yang rumah yang ini mungkin dia dah habis bayar dan sebagainya, mungkin rumah ini dia masih dalam installment bank dan sebagainya, mungkin rumah ini owner dia loaded, ada harga dan sebagainya. So daripada setiap owner ini, saya akan cadangkan beberapa penyelesaian yang tidak seragam. Mungkin owner A, saya akan cadangkan jalan penyelesaian yang lain, saya akan cadangkan perkara yang lain. Owner C, saya akan cadangkan perkara. Tetapi objektif setiap cadangan yang saya utarakan kepada berbeza ni adalah win-win situation, yang mana dia mendapat hak dia terbela dan hak saya sebagai subletter yang telah menjaga rumah dia beberapa tahun. Ada yang saya jaga rumah 4, 5, 6 tahun dan hak saya sendiri pun terbela. Okay. So sebab apa? Di sini kita kena melihat bahawa subletter ni adalah golongan tengah yang terhimpit. Orang kata di luar mati mak, mati bapa. Ya betul. Memang dekat tengah-tengah betul subletter. Sebab apa? Penyewa, rata-rata penyewa kita memang terdesak, minta diskaun, nak balik kampung, minta tak payah bayar dan sebagainya, dan macam-macam masalah. Dan di pihak atasan, iaitu owner. Alright, we are back. Soalan daripada Liana Sofia ni, dia tanya, apa pendapat jika penyewa adalah adik-adik praktikal? Mereka beritahu diorang tak stay kat rumah dan balik kampung, so sewa tu je. Allahuakbar. Itu soalan paling berat sekali ya. Rupanya ada pihak yang ketiga dalam situasi ni, iaitu subletter. Dia juga adalah pemberi sewa dan dia juga adalah pembayar sewa. Betul. So you guys adalah orang yang paling besar terkesan daripada situasi ni nampaknya. Betul. Okey. So menjawab kepada soalan Puan Liana tadi, penyewa yang terdiri pada practical student Okey, saya kena tengok nature dia. Yang pertama, kalaulah mereka ni fizikal dia dah tak ada dekat rumah sewa, tetapi barang-barang peribadi dia masih ada dalam rumah sewa, tak nak saya terpaksa kutip sewa. Mungkin mungkin ada sedikit diskaun dan sebagainya, itu perkara kedua. Tetapi yang saya nak sampaikan, jika sekiranya fizikal dia dah berada tempat lain, kampung dan sebagainya, tetapi barang-barang peribadi dia masih ada dalam rumah, itu saya terpaksa kutip sewa. Yang pertama. Yang kedua, jika pelajar-pelajar praktikal ini fizikal dia dan barang-barang peribadi dia dah tak ada dekat rumah sewa, dah kosong dan sebagainya, yang ini saya terpaksa, orang kata,
melepaskan tanggungan dan saya wajibkan split sewa. Saya tak Pada pendapat Tuan, adakah perlu diwajibkan kepada semua pemilik untuk memberi kelonggaran sewaan kepada penyewa? Jika ditanya pendapat peribadi saya, saya sebagai landlord, saya merasakan jatuh pada taraf wajib tu tidaklah. Okey, tidak pada taraf wajib. Dia kalau taraf tu mungkin dia panggil sebagai dia sebagai kata apa, sunat lah kot kan, kalau kita ambil hukum kan. Sebab itulah macam saya katakan tadilah ya, kita melihat kepada sebab macam Abang Mut dia daripada subletter ya, macam saya landlord yang saya sewa secara direct ya, maksudnya saya tiada orang tengah, saya terus kepada penyewa. Jadi saya berinteraksi secara langsung dengan penyewa-penyewa saya dan saya tahu bagaimana keadaan mereka. Okey, adakah mereka masih boleh membayar sewa, bagaimana dengan pendapatan mereka dan sebagainya. Okey, saya ada hubungan yang kata apa, secara agak personal dengan penyewa-penyewa saya. Jadi daripada situ saya dapat tahu bagaimana keadaan ekonomi mereka dalam keadaan COVID-19 ini. Adakah terkesan yang sangat ataupun mereka masih boleh survive dan sebagainya. Ada sesetengah landlord di luar sana, investor di luar sana yang bergantung kepada hasil sewaan untuk mereka hidup ya. Especially yang contohnya saya ambil contoh paling dekat adalah rent lah ya, rent yang mana dalam masa sama mereka juga adalah investor. Okey, jadi pendapatan mereka adalah pendapatan daripada komisen jualan rumah dan juga pendapatan sewaan rumah. Ya, dalam keadaan begini pun mereka juga terkesan sebagai rent. Jadi secara tidak langsung income mereka pun tak ada daripada commission rent dan mereka bergantung sepenuhnya daripada income sewaan. Ya, jadi mereka sikit sebanyak ada efek ya, jika tiada sewaan yang masuk, mana mungkin mereka boleh berbelanja ya, harian dan sebagainya. Jadi berbalik kepada apa-apa pun, saya rasa berbalik kepada perbincangan kedua-dua pihak, antara penyewa dan juga tuan rumah. Bagaimana penyewa kena faham bagaimana situasi tuan rumah kena faham bagaimana situasi penyewa. Dan cari jalan jadi daripada situ carilah jalan tengah-tengah supaya kedua-dua pihak merasa mereka dibantu dalam keadaan seperti inilah. Tapi suka untuk saya rumuskan semua sendiri, saya rasa ia tidak adalah satu rules yang boleh terpakai kepada seluruh market, iaitu owner kena bagi diskaun ataupun waive kepada penyewa. Tapi ia lebih bersifat sebagai satu muamalan di antara owner dengan penyewa. Dalam situasi ini bincangkanlah, and then kita duduk, kita tablekan apa masalah kita, and then jumpakan satu keputusan yang di tengah-tengah memberi win-win situation kepada kedua-dua pihak. Betul tuan-tuan puan? Setuju sama dengan saya? Setuju. Ya. Apa kata kita tengok poll daripada, kita ada buat soalan poll awal-awal tadi, kita tengok apakah pandangan daripada kita punya viewers. Kalau tengok dekat sini 35% setuju supaya, soalannya adalah apa pendapat kalian? Perlukah pemilik memberikan kelonggaran bayaran sewaan kepada penyewa? 35% mengatakan setuju, 9% tidak setuju dan 56% jawab elok dibawa berbincang. Jadi sesuai dengan hasil perbincangan kita lah hari ni. Jadi janganlah kita duduk mengecam dekat dalam Facebook kata owner mengambil kesempatan di zaman kesepitan. Tak sesuai. Mungkin owner tu sendiri lebih teruk lagi keadaannya dari segi kewangan berbanding dengan kita sebagai penyewa. Setuju. Alright, tuan-tuan dan puan, kalau tengok poll tu yang pertama tu yang jawab tu penyewa. Yang jawab tu lah setuju. Yang kedua yang jawab tak setuju tu owner. Yang ketiga tu Yang ketiga tu dia combination dua-dua. subletter.
Alright tuan-tuan, mungkin last words daripada you all semua kepada kita punya viewer hari ni. Tuan Eman silakan. Okay, last kali pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, fahamkan keadaan semasa. Okay, apa strategi keadaan semasa pada masa yang sama, susun juga melihat masa, kalau panjang umur kita ni banyak benda lagi kita nak lalu dan banyak perkara lagi yang perlu kita bersedia. So jangan hanya melihat apa nak buat sekarang, masa yang sama spare masa juga cari ilmu untuk persediaan selepas COVID-19. Be rational, jangan be emotional. Susun balik keadaan kewangan, lihat balik financial stability masing-masing. So lihat balik dengan COVID-19 ni dah berlaku financial damages. So lihat dan cari ilmu apakah financial remedy yang ada. Itu yang penting pada masa sekarang ni lah. Moratorium ni sebagai bantuan kerajaan, tekan sikit kita bernafas dalam keadaan yang tenat sekarang ni. Namun banyak lagi tenat-tenat lain yang akan timbul, bukan sahaja dari segi bayaran pinjaman perumahan, bagaimana pula dengan bayaran sekolah, bagaimana pula utilities, kan, segala-segala semua perbelanjaan yang biasa kita nikmati sebelum ini. Jadi persediaan selepas tu yang saya sangat bimbangkan sekarang. Alright, Tuan Mukarram, last word kepada viewers kita. Ya, last word menyahut saranan kerajaan stay at home. Yang pertama, yang kedua, pada masa inilah kita sepatutnya bertimbang rasa pada semua pihak, tak kisah kita sebagai individu ataupun kita sebagai ahli masyarakat, kita harus bertimbang rasa, bekerjasama dengan semua golongan. Dan yang paling penting, kita sentiasa tenang dan menyusun apakah langkah yang patut kita ambil selepas ini. Ya. Tuan Fauzi, silakan. Ya, saya nak bawa satu untuk kita menginsafi kita sebagai orang Islam. Dalam Al-Quran Allah ada sebut dalam surah Yusuf, ya, bagaimana peristiwa Nabi Yusuf bermimpi 7 tahun waktu yang kemarau, ya, 7 tahun waktu yang subur, ya. Jadi daripada situ sepatutnya kita sebagai orang Islam ambil satu ibrah daripada peristiwa tersebut, di mana sepatutnya dalam keadaan begini kita sepatutnya mempunyai persediaan, ya, sebelum berlaku ini. Sepatutnya bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri, ya, sepatutnya kita mempunyai persediaan 7 tahun ke hadapan, ya. Kalau dalam bentuk kita dalam bentuk, kalau kita ambil ibrah tu mungkin dalam bentuk kewangan, mungkin kita ada simpanan untuk kita survive perbelanjaan kita untuk 7 tahun akan datang, ya. Tak ramai orang yang berbuat demikian. Betul. Tapi saya rasa Allah dah tunjuk kisahnya dalam surah Yusuf, ya. Cuma mungkin kita tak sedar benda itu. Dan peristiwa COVID-19 ini secara peribadinya memberi kesan kepada saya untuk menginsafi balik apa yang Allah sebut dalam surah Yusuf, ya, supaya kita sama-sama gunakan 7 simpanan kita itu selama mungkin 7 tahun. Saya ada sebut dalam e-book saya yang lepas, ada sebut tentang itu, supaya apabila berlakunya peristiwa seperti ini kita bersedia, ya. Cuma kita je sebagai manusia kita tak ambil pilihan masa. Dan kita marilah kita sama-sama berdoa supaya wabak ini terus hilang dari bumi ini dengan segera, dan kita dapat orang kata apa, keluar bekerja seperti biasa, mencari rezeki seperti biasa.